Oke, selamat datang tetamu kita ke channel Randau Lemai. Oke, pada petang ni tetamu kita akan menceritakan kisah-kisah seram dalam hidup beliau. Apa kabar tetamu kita? Baik, Oke, siapakah nama tetamu kita? nama saya Luna, Lena. Umur berapa? 30 tahun. Jadi bagaimanakah pengalaman Luna tentang kisah-kisah seram ini? Banyakkah pengalaman Luna tentang kisah seram ni? Banyak juga, tapi pengalaman seram saya banyak pada zaman saya sekolah dulu. Okey, baik. Okey, Luna boleh teruskan kisah-kisah seram. Ceritakan kisah-kisah seram Luna dan kongsikan dengan penonton-penonton. Thank you. First time saya counter dengan pengalaman seram ni masa zaman sekolah diploma, masa saya ambil diploma dulu. Cerita saya pendek-pendek, tapi banyak terjadi, banyak encounter dengan benda-benda macam ni lah. Saya teringat ada setiap semester mesti ada student yang akan kena rasuk atau mereka lihat something dekat hostel atau kawasan sekolah, kawasan college. So ada satu masa ni siang hari, ya waktu tu siang, saya masa itu adalah JK asrama. Jadi kami orang akan dipanggil untuk jaga orang yang kena rasuk. Hostel kami ada 3 tingkat. Bilik yang orang yang kena rasuk tu, perempuan yang kena rasuk tu dekat tingkat 3. Jadi kami naik ke tingkat 3, pergi ke bilik yang kena rasuk. Masa tu dalam bilik tu memang dah orang panggil ustaz dan beberapa student lelaki yang arif dalam hal-hal ini. Jadi abang perempuan ni tolong pegang perempuan tu sebab ya kami sesama perempuan. Lepas tu kan, Jadi masa tu tengah hari ya? siang. Pukul berapa? Saya tak pasti. Agak-agak dalam pukul 2, 3. Mungkin sebab saya tak pasti, saya lupa. Tapi masih siang. Masa tu mungkin tengah hari, tapi siang. Jadi dia baring dalam caracau. Keadaan masa tu sangat kecoh lah, dengan ustaz yang non-stop semayangkan yang perempuan ni, student perempuan ni. Sampailah student perempuan ni baring. Mungkin dia keletihan, dia baring dan dia tak marcah lagi, cuma mata dia saja macam macam mana, terbuka besar dan melilau ke kiri kanan tengok siling. Terbeliak lah. Terbeliak, yes. Terbeliak, tengok siling kiri kanan. So kan tak lama lepas tu ada student ketuk pintu dari luar, 2 bilik. Dia cakap ada student lagi kena dekat bilik ujung. Jadi saya ada seorang student lelaki yang ada dalam bab ni pergi ke bilik ujung. Jadi bila sampai dekat bilik tu, saya berdiri dekat dengan pintu masuk bilik. Student lelaki tu tadi dia terus masuk bilik dan dia tanya, apa yang kamu tengok? Sebab perempuan tu duduk dekat tengah-tengah bilik dan mata dia pandang ke arah pintu tempat saya berdiri dan senyum-senyum. Student lelaki tu cakap, apa yang kamu tengok? Jangan fikir sangat pasal benda ni. Apa yang kamu tengok? Dan dia berbisik dengan kawan sebelah dia. Sebab sebelah dia ada seorang lagi kawan dia tolong pegang. Kawan dia cakap macam ni, dia nampak perempuan berdiri sebelah kakak.
Desmin berdiri sebelah saya. Saya terus takut. Dalam bilik itu berapa orang maksudnya? Ada saya dekat pintu, perempuan yang kena rasok tu, lepas tu kawan dia yang pegang dia, lelaki tu, sudah lelaki tu dengan seorang lagi perempuan tapi duduk area meja. Jadi lelaki tu macam suruh dia semayang, jangan fikir benda macam ni, pasang ayat Quran I think, semayang, jangan fikir pasal benda tu lah, tak ada benda tu dekat situ. Macam tu lah lelaki tu cakap, tak ada benda tu dekat pintu tu, tengok kakak berdiri dekat situ, maksudnya tak ada benda tu. Kira macam tu lah yang lelaki, student lelaki ni cakap. Dan dia pun terdiam, memandangkan dia tidak meracau apa semua, cuma dia senyum-senyum dia. Jadi student lelaki tu bawa saya balik ke bilik yang first tadi, yang kena rasuk tadi. Sampai dekat sana, perempuan tu tiba-tiba meracau balik. Sampai dia sebut macam ni, saya nak ke toilet bilik nombor 2. Saya nak ke toilet, saya nak pergi bilik nombor 2. Macam tu lah dia cakap. Saya terus terkejut. Kenapa? Sebab masa bilik dekat perempuan yang tadi tu yang senyum-senyum tengok dekat pintu tu, dia ada sebut bilik nombor 2. Tak tahu apa connection antara mereka dua, tapi tu yang berlaku. Cuma lepas saya terkejut dengan yang perempuan yang macam-macam disebut nak pergi toilet bilik nombor 2. Saya tak berani pegang dia lagi untuk tahan dia meracau, so saya takut. Jadi dua yang kena rasuk tu diorang dua sebut bilik nombor 2. Iya, toilet nombor Walaupun 2. diorang tidak tahu masing-masing kena rasuk. Iya, sebab seorang tu wing sebelah kanan, seorang lagi wing sebelah kiri. Dan Bangunan sama lah tapi wing tak sama, bangunan sama, wing sama. Wing tak sama, bangunan sama. Jadi selepas tu saya balik ke bilik sebab saya ada aktiviti lain. Kalau tidak salah, saya pun lupa. Jadi saya tak tahu apa berlaku dengan mereka ni. Saya tak dapat tunggu ustaz tu ubatkan mereka. Yang saya tahu petang tu, ini dah malam. Yang saya tahu petang tu mereka dipindahkan pergi surau. okay. Surau ni dekat dengan bangunan utama dekat college dan berdekatan dengan kolam. Jadi mereka ditempatkan dekat situ sebab situ sejak mereka dua tidak meracau. Kalau mereka balik pergi hostel, mereka meracau lagi. So mereka di tempat dekat situ lama juga, ambil masa berhari-hari. Dan mereka dua tidak dapat turun ke kelas lah, tak dapat masuk ke kelas. Yang paling saya ingat, pernah sekali tu saya dengan seorang lagi EJK balik dari makan dari luar kawasan sekolah lah, luar kawasan college. Waktu tu dah malam, kami dua limpas surau, ikut blok-blok, limpas blok Nesing. Sekali tengok dari arah depan, arah hostel, ramai-ramai orang datang, macam cepat-cepat lah, berjalan cepat-cepat datang ke arah kami dua. Baru saya perasan mereka tengah angkat budak perempuan yang meracau first tadi. Rupa-rupanya mereka ada try bawa dia balik hostel, tapi dia meracau balik dan mereka angkat perempuan tu untuk masuk untuk antar ke surau. Terus lepas hari keberapa tu? Saya tak pasti, tapi berhari-hari juga mereka tinggal dekat surau. Sebab saya tak follow up lah apa yang berlaku. Kalau masa siang dia orang meracau juga kan? Saya tak pasti. Tapi yang saya tahu, kalau mereka dekat surau, mereka macam tenang. Mereka tak macam-macam. Mungkin orang selalu sembahyang kan mereka dekat sana. Lepas tu kan memandangkan mereka pun dari jauh cakap, tolong kak, tolong kak, tolong kak. Jadi saya dan kawan saya terus tolong pegang dia, tolong angkat dia untuk masuk ke surau. Memang perempuan tu rasa berat sangat.
sedangkan pada dia kecil je. And then ada seorang lagi kawan perempuan, kawan kepada yang kena rasuk ni, dia pegang bagian kaki. Perempuan yang kena rasuk tu dia tak meronta kuat sangat, tapi dia macam mengeliat, tapi masa kami tengah angkat. Jadi on the way nak ke surau, ada jalan kecil nak ke surau tu kan, dah nak sampai ke surau, perempuan bagian kaki tiba-tiba terlentang dan pingsan. Dia start meracau. Jadi perempuan yang pegang tu tadi normal lah sebenarnya, tapi ya, tiba-tiba kena rasa. Iya, tahu kenapa dia pula yang kena. Perempuan yang kami pegang masih lagi dalam keadaan yang rasuk. Terus tu yang dekat kaki tu dalam keadaan normal, tapi masa nak sampai ke surau, dia tiba-tiba terlentang pingsan dan meracau. Nasib masa tu juga ada beberapa student lelaki memang dalam surau. Kami orang panggil untuk sama-sama ngangkat mereka ni masuk ke surau. Lepas tu macam itulah. Saya tak pasti sangat sebab saya tolong angkat di sana. Lepas tu saya balik. Yang saya tahu keesokan harinya warden call family mereka and ambil mereka balik. Dan last saya tahu pasal mereka ni, mereka berhenti sekolah. Sama ada mereka pindah sekolah ataupun mereka balik kampung, saya tak pasti. Tapi mereka tak ada lagi dekat tu. Bila mereka berhenti sekolah? Selepas kejadian itu atau? Ya, selepas kejadian itu. Atau lama lepas itu? Tidak, selepas kejadian. Sebab masa malam kejadian kena rasuk yang kami hantar ke surau, keesokan harinya family mereka datang untuk ambil mereka yang masih dalam keadaan kena rasuk. Mungkin family mereka bawa untuk berubat, tak tahu. Tapi tak lama lepas tu saya dengar mereka ni dah berhenti dari kolej kami orang. Jadi yang kena rasuk tadi kesemuanya 3? Ya, 3. Seperti yang saya cakap awal tadi, memang setiap semester akan ada orang kena rasuk. Jadi ada satu semester ni saya ingat perempuan ni adalah ada jawatan dalam kolej kami orang. Jadi mereka ni jawatan khas ni tadi, mereka bawa beberapa student lain yang mereka nak serap kepada masuk jawatan itu, pergi camp and bermalam dekat satu camp tu. Mereka bawa beberapa student lain yang mereka nak serap masuk pada Ali ni tadi ke camp, macam camp Jati Diri, dekat jauh daripada kolej. Dan mereka bermalam 2 hari 1 malam dekat tempat tu. The day mereka balik, benda ni berlaku pada malam tu juga. Mereka call, ada salah satu ejekan ni call saya, suruh saya balik cepat pergi hostel dan pergi bilik perempuan ni tadi, student ni tadi. Bila saya sampai pergi bilik tu, saya nampak banyak dah selepar dekat luar bilik. Bila saya buka pintu dia, ada seorang pastor, seorang warden, and banyak student lain lagi dalam bilik. Beberapa student lain dah keluar, and saya berdiri tepi pastor masa tu. Saya tengoklah keadaan perempuan tu masih duduk bersila, pandang ke arah pastor. Dia duduk bersila yang lutut bertemu lutut. Satu ada tanyalah beberapa soalan dengan dia. Dia tak jawab. Tak lama lepas tu dia macam bangun and menari. Umpat depan mata aku. Bangun and menari. Dalam perempuan ni, student ni tadi memang join klub kebudayaan. Lembut lagi lah lekokkan dia. Jadi tarian apa yang dia tarikan? Saya tak pasti, tapi dia bergerak lah macam menari macam ni. Tangan dia menari. Ada lenggokan apa semua. Cerita ni lama sangat dah.
Dalam yang sama, yang saya ingat bunyi lonceng kaki dah, sebab student ni ada lonceng kaki. Dia menari dan saya dapat jelas dengar lonceng kaki dia. Setelah tu try macam sembayangkan dia apa semua. Berapa jam lepas tu baru perempuan tu sedar. Lepas tu dia pastor suruh dia minum dan dia tidur. Oh ya, saya lupa. Masa pastor sembayangkan dia, dia meracau dan dia tarik orang Kristen ni ada satu rantai seri. Dia tarik rantai seri yang kawan dia letak dekat leher dia sampai putus. Lepas tu pastor sembayangkan dia. Lepas tu dia sedar, dia pastor suruh dia minum air. Lepas tu dia tidur. And syukur sampai esok memang tak ada berlaku. Jadi gara-gara kes ni saya takut dengan lonceng kaki. Masa dekat hostel lah, tapi lepas tu okey je, macam dekat luar apa semua saya tak. Dekat hostel tu saya takut. Sebab sebab dia ajak pakai lonceng kaki masa tu. Sebab saya tahu dia dah kena rasuk. Kalau saya dengar dia jauh bunyi lonceng kaki dia, saya memang lari. Takut. Takut mau dekat dengan dia. Itu sajalah. Oke, terima kasih Luna atas sharing, atas perkongsian cerita-cerita seram di masa college dulu. Sampai di sini saja kita punya channel untuk kali ini. Terima kasih. Thank you.